Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Tajuk seterusnya ialah 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, pecutan graviti dan jatuh bebas. Mari kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan, kita tengok dulu apa hasil pembelajaran yang sepatutnya diperolehi. Okey, jadi yang pertama, anda sepatutnya boleh menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi G. Okey, selepas anda mempelajari tajuk inilah. Bermakna anda juga perlu menyediakan laporan PK lah, okey, untuk buat laporan PK selepas kita bersemuka kembali ke sekolah nanti. Okey, jadi untuk buat masa sekarang kita cuma tengok video dahulu. Okey, yang kedua, anda boleh mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Sebelum ni kita dah pandai mentafsir graf. Ada dua jenis graf yang kita pelajari sebelum ni. Jadi kemahiran tu perlu digunakan untuk tajuk ini. Dan yang terakhir, anda mesti boleh menjalankan eksperimen mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Okey. Okey, ni apa ni? Kalau dekat tempat cikgu hari ni memang cuaca macam ni lah, hujan. Okey, kalau hujan, air hujan tu datang dari mana? Bawah ke atas? Tak ada lagi hujan daripada bawah ke atas kan, kecuali air pancut. Okey, jadi hujan daripada awan di atas ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Kenapa hujan tu tak ke atas? Ini kerana adanya daya graviti. Okey. Kemudian bila kita main baling-baling bola, mula-mula kita baling ke atas, kemudian dia akan sampai puncak dan dia akan kembali ke tanah. Ini kerana adanya daya graviti. Okey, mari kita tengok yang ni pula. Okey, lepaskan bola dari ketinggian seperti itu. Dia pergi ke mana bola tu? Naik atas ke? Tak kan? Okey, jadi bola tu akan jatuh ke bawah kerana adanya pecutan graviti. Jadi apa tu pecutan graviti? Anda telah pun diperkenalkan dengan istilah daya graviti semasa di tingkatan 2. Okey, jadi semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Ini semua anda dah tahu dah ni. Okey, jadi daya graviti menyebabkan satu objek sentiasa jatuh ke bawah. Okey, tak naik atas lah. Kecuali sesuatu objek seperti yang dibuang ke bawah, kecuali dia melantun ke atas mula. Okey, itu lain. Okey. Bumi mengalami pecutan graviti. Jadi, kat mana pun di bumi ni kita pijak, semuanya akan ada daya graviti. Okey. Jadi, pecutan graviti bumi ni dikenali sebagai simbol G. Okay, pecutan graviti bumi yang mana dihasilkan oleh daya graviti bumi dikenali sebagai simbol G. Okay, berapakah nilai G ni? Kita nak tahu. Okay, jadi untuk tahu berapa nilai G, kita perlu buat satu eksperimen. Okay. Sebelum buat eksperimen, kita pernah tengok kan, hari ni video ni cikgu rakam pada 31 Ogos. Tadi pagi cikgu ada menyaksikan pertunjukan udara, siaran TV. Jadi cikgu pasti kamu biasa lihat ni, penerjun
payung terjun daripada pesawat, dia akan terjun. Adakah penerjun ini jatuh ke bawah atau naik ke atas? Okey, penerjun ni akan jatuh ke bawah kerana adanya pecutan graviti. Tapi dia menggunakan payung terjun untuk mengurangkan pecutan graviti tersebut supaya dia tidak terhempas. Okey, jadi objek akan jatuh ke bumi kerana wujudnya daya graviti. Okey, daya graviti ni menyebabkan satu objek sentiasa jatuh ke bawah. Okey, ini adalah eksperimen yang cikgu maksudkan tadi dalam buku teks muka surat 240. Okey, eksperimen wajib 11.1. Okey, eksperimen ni adalah eksperimen wajib. Jadi anda mesti tahu mengendalikan eksperimen ni. Sekiranya kita bersemuka dalam jangka masa terdekat, kita akan buatlah ujian PK untuk eksperimen ini. Okey, jadi tujuannya untuk menentukan nilai pecutan graviti G tadi menggunakan jangka masa detik. Okey, penyataan masalahnya berapakah nilai pecutan graviti G? Jadi hipotesisnya ialah nilai pecutan graviti G ialah 10 meter per saat. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ialah jisim pemberat. Pemboleh ubah bergerak balas ialah nilai pecutan graviti dan pemboleh ubah dimalarkan ialah ketinggian objek dilepaskan. Okey, jadi bahan yang kita perlukan ialah pita detik, pita selofan ataupun seletip, jangka masa detik. Ini kita dah kenal masa tajuk sebelum ni. Okey, pita detik dan jangka masa detik, pemberat. Okay, pengapit G, bekalan kuasa, bangku untuk lapik dan kaki retot serta pengapit. Okay, macam mana kita nak buat? Cikgu akan sediakan satu video, kita tengok ya. Okey, jadi kita akan tengok eksperimen ni. Jadi cikgu nak kamu rekodkan data yang diperolehi untuk dapatkan pecutan graviti bumi. Jadi kena ingat formula untuk dapatkan pecutan, kita mesti tahu hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa lah. Okey, dan dalam video ni nanti akan diberitahulah data-data tersebut dan sepanjang menonton ni kamu mesti rekodkan. Okay, untuk dapatkan pecutan graviti bumi. Jisim yang digunakan tu abaikan saja, tapi cuma dapatkan jumlah bacaan yang sekurang-kurangnya 3 bacaan lah untuk dapat dimasukkan ke dalam jadual. Okay, kita tengok ya. Okay, kita on. Okay, nampak voltage dan juga ada bunyi pada jangka masa detik. Okay, kita pegang di atas. Jadi sedia 3, 2, 1, 0. Okey. Okey. Okey, sebenarnya saya dah lakukan beberapa kali cubaan. Saya dah lakukan untuk berat 100 gram, kemudian untuk berat 200 gram ataupun 0.2. Dan saya juga dah lakukan untuk berat 0.3 gram. Tadi demonstrasi saja. Ini adalah data-data yang saya peroleh. Ini untuk berat 0.1 pita detiknya saya tandakan. Okey, kita dapat untuk 10 detik kita dapat panjang ni ya. 10 detik untuk panjang ni cukuplah ambil 10 detik dan 5 detik yang awal ni untuk kita dapatkan laju awal, panjangnya 6.8, dan 5 detik yang akhir ni untuk kita dapatkan laju akhir yang panjangnya 16.0. Dan kita akan buat 3 kali lah, ambil 10 detik ya. So daripada eksperimen ini, bila saya melakukan pengiraan, diperolehi data seperti berikut ya. Diperolehi data seperti berikut. Lihat kat sini. Okey. Apabila pemberat 0.1, laju awal 6.8, laju akhir 16.0, masa tetap sama, dan pecutan gravitinya kalau dalam meter per saat kita dapat 9.20. Dan bila pemberat bertambah, kita kira kita dapat 9.80. Dan seterusnya bila pemberat bertambah 0.3, hampir sama ya, 9.80. Jadi kesimpulan daripada eksperimen ini kita dapat pecutan graviti bumi tidak dipengaruhi oleh berat. Pecutan graviti bumi diulang semula tidak dipengaruhi oleh
berat. Dan sebarang nilai berat pecutan graviti bumi adalah sama. So dalam eksperimen ini kemungkinan yang mempengaruhi nilai dia adalah geseran antara pita detik dan lubang pada jangka masa detik. Jadi pastikan jangka masa detik yang cikgu gunakan ini lebih kecil daripada lubang ya. Dan geseran dekat sini pun dapat dikurangkan. InsyaAllah ini perkongsian ilmu daripada saya. Cikgu-cikgu boleh cuba untuk menentukan pecutan graviti bumi daripada pita detik sambil belajar mengkaji, menentukan hal laju awal, hal laju akhir dan juga pecutan. Terima kasih. Okey, kita on. Okey. Okey, jadi tadi kita dah pun tengok hasil keputusan eksperimen dan kesimpulan pun telah diberikan tentang graviti tadi. So, berapakah nilai pecutan graviti G yang kita perolehi daripada eksperimen tadi? Kalau awak perhatikan, nilai yang diperolehi tadi adalah dalam 9.8 meter per saat. Jadi sepatutnya ramalan kita 10 meter per saat. Okay? Tetapi eksperimen tadi tidak dilakukan di ruang yang vacuum lah. Jadi agaknya kalau kita buat aktiviti tu dalam ruang vacuum, mungkin yang tak ada pengaruh udara ke, mungkin akan dapat tepat lah. Jadi hampir tepat lah 9.8 meter per saat. Okey. Sebab pecutan graviti yang sebenar adalah 10 meter per saat. Jadi hampir tepat lah kita dapat tu. Cuma dengan faktor geseran dan sebagainya, kita dapat nilai yang kurang sikit daripada 10 meter per saat. Jadi diulang, nilai pecutan graviti G yang sebenar adalah 10 meter per saat. Okey.
Okey, sekarang kita tengok cikgu ada satu bola bowling. Kenal kan? Ni bola bowling. Dan kita ada pelepah ataupun bulu ayam. Antara dua objek ni, jika dilepaskan sekali serentak, agak-agaknya yang mana akan sampai terlebih dahulu ke bumi? Yang mana agaknya? Okey, biasanya kita akan jawab bola bowling lah sebab dia berat. Okey. Tapi mari kita lihat eksperimen yang dibuat ni. Ini adalah eksperimen yang dibuat di dalam ruang vacuum. Okay, bola dan bulu pelepah tu dilepaskan serentak. Tengok lagi sekali. Okey, dalam keadaan bebas graviti, kedua-duanya jatuh serentak. Okey, jadi tak ada beza. Berapapun jisimnya dalam keadaan bebas graviti, semua objek mempunyai pecutan graviti bumi yang samalah. Okey, jadi sesuatu objek yang jatuh akibat tindakan daya graviti sahaja, ini dikenali sebagai jatuh bebas. Maksudnya tidak ada faktor lain. Faktor daya geseran udara ke apa ke, tak ada. Okey, jadi faktor semata-mata kerana daya graviti sahaja. Ini dikatakan jatuh bebas. Jadi objek yang mengalami jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim. Jadi sebab tu eksperimen kita tadi, tak kisahlah berapa jisimnya, kita akan dapat pecutan graviti yang sama. Bentuk dia pun tak kira, okay? Tak mempengaruhi. Ini cuma eksperimen ini hendaklah dijalankan dalam keadaan vacuum lah. Eksperimen yang video kedua yang cikgu tunjukkan tadi tu betul-betul dijalankan dalam ruang vacuum. Okay, kita tengok sekali lagi. Tu dia. Jatuh serentak. Bola yang berat menyebabkan bahagian bawah tu pecah. Tapi bulu pelepah tu dia ringan tapi tetap jatuh bersama. Okey, cuba kita tengok. Cebisan-cebisan kertas ni bila kita lepaskan daripada atas, dia akan jatuh ke bawah tapi pergerakannya lambat. Kenapa? Tak sama dengan bola tadi. Kalau kita lepaskan bola bowling tu, jatuhnya terus ke bawah. Okay, jadi kerana apa ni kertas ni lambat sampai ke bawah? Sebab dalam kehadiran udara, okay, di sekeliling kita ni ada udara. Okay, kertas ni sebenarnya tak mengalami jatuh bebas sebab dia bukan sahaja jatuh disebabkan oleh daya graviti, tetapi juga dipengaruhi oleh rintangan udara. Okey, so untuk penerjun macam ni pun samalah. Bila dia jatuh kerana graviti, turun ke bawah kerana graviti, tetapi tetap ada rintangan udara. Sama juga macam bila cikgu lepaskan bola daripada atas ni, bola akan jatuh ke bawah dan tetap ada rintangan udara. Okey, jadi mari kita lihat analisis graf. Okay, berdasarkan ilmu yang telah kita tahu dalam subtopik 11.2, ada graf sesaran masa dan graf hal laju masa, maka kita telah pun tahu macam mana nak analisis. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya yang berlaku di titik O ni. Jadi sebelum dilepaskan, hal laju objek adalah sifar. Sebelum dilepaskan, kita pegang lagi bola tu tak bergerak, jadi hal laju objek adalah sifar. Jadi objek berada dalam keadaan pegun, belum bergerak lagi. Apabila dah mula bergerak ataupun mula jatuh ke bawah, jadi ini kecerunan graf ni masih ingat lagi? Dia ada kecerunan dia naik ke atas tu, maksudnya dia ada hal laju seragam. Kita dah tahu hari itu apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah dengan seragam. Kecerunan graf pun kita nampak, kecerunan graf hal laju mewakili pecutan. Jadi pecutan dia adalah pecutan apa? Pecutan graviti. Pecutannya adalah pecutan graviti lah. Next, kita tengok yang macam ni pula, graf ni melengkung. Graf ni melengkung. Di bawah tu kecerunan dia sedikit landai dan di atas ni kecerunannya lebih tinggi lah. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, bermula di kosong ni, di titik permulaan, bola tu masih lagi dipegang. Jadi sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar.
belum bergerak lagi. Jadi objek berada dalam keadaan pegun. Ada ke pecutan? Tak adalah, pecutan sifar. Kerana sesaran pun adalah sifar. Kemudian apabila dia mula dilepaskan, mula-mula sekali objek tu akan bergerak dengan laju yang kecil lah. Ini dapat kita lihat melalui nilai kecerunan dia. Kecerunan graf ni kurang berbanding dengan di bahagian atas. Okay? Apabila di bahagian atas kita tengok kecerunan dia lebih tinggi, ini bermaksud ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan laju yang lebih besar daripada laju awal tadi di bahagian sini. Okey, jadi ini dapat kita katakan bahawa kecerunan graf di bahagian atas ni lebih besar. Maksudnya apabila dia makin ke bawah lah, makin ke bawah makin besar dia punya pecutan. Okey, sebab kecerunannya adalah lebih besar. Okey, cuba kita tengok pula keadaan ni biasa tengok tak? Badut main bola, gerakan bola ni, bila kita kita baling bola tu ke atas, dia tetap akan jatuh ke bawah. Kita baling lagi, dia akan tetap jatuh ke bawah. Jadi mari kita lihat pergerakan bola ni. Ini kalau tadi kita baling daripada atas, sekarang bola ni kita baling daripada bawah ke atas. Jadi pergerakan bola tu ialah daripada atas. Okey, daripada atas. Apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan laju v meter per saat. Okey, laju dia v meter per saat. Okey, kita tak tahulah berapa. Okey. Okey. Kemudian apabila dia mula bergerak ke atas, laju objek akan semakin berkurang. Sampai ke puncak tu dia akan makin berkurang dan seterusnya dia akan pegunlah di bahagian puncak sekali ni. Masa dia sebelum dia sampai ke puncak, masih lagi berada di pertengahan ni. Okay, kalau dia naik, semasa dia naik di pertengahan ni, kecerunan graf laju masa adalah negatif lah kerana dia akan berkurang. Okay, laju objek semakin berkurang apabila dia makin naik ke atas dan kecerunan graf laju masa dia juga akan semakin berkurang. Dan bila dah sampai kepada ketinggian maksimum di puncak tu, laju objek adalah sifar. Dia akan berhenti di sini, stop, tak naik dah. Kemudian dia akan jatuh balik. Okay, dan jatuh balik dia akan ikut graf yang pertama tadilah. Okey. Sekarang tadi graf laju masa, sekarang graf sesaran masa. Okey, masih lagi kita lontarkan bola tu daripada bawah ke atas. Jadi dia bermula daripada mana? Kedudukan dia bermula daripada bawah lah. Okey, sebaik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan laju v meter per saat. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Okey, dia akan berubah sesarannya kerana dia mula bergerak. Okay, bila dilepaskan, dia akan mula bergerak kerana adanya sesaran. Jadi, objek akan bergerak ke atas dengan laju yang semakin berkurang. Okay, bergerak ke atas tapi lajunya akan berkurang. Apa bukti dia berkurang? Dia akan mula melengkung. Okay, dia tak garisan lurus ke atas. Okay, dan apabila sampai sesaran maksimum, lajunya adalah sifar dan objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah dekat puncak ni. Okay.